Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita kesabaran untuk menunggu kelewatan ustaz yang datang. Saya minta maaf hari ini terlupa sikit ada kelas. Kita dah sampai pada perbincangan yang keberapa Al-Kalam rasanya kan? Betul? Ya, betul. Kalam dah habis dah? Habis. Saya rasa kita ada bincang satu yang terakhir sekali ialah berkenaan dengan muka surat 13 rasanya kot. Kan? Konteks ayat ataupun konteks jumlah bahasa Arabnya ayat yang mana mungkin dia berbentuk khabar, tapi maksudnya ialah perintah, kan? Okay? Saya itu yang second last kot, kan? Itu second last. Dia last ni banyak, dia last untuk saya, lain last untuk orang lain kan. Ada yang beza lah. Tak apa. Tapi rasanya untuk keseluruhan last kali ialah 13. Okey. Ada saya bagi apa-apa suruh buat tak? Tak ada. Kau baca je, tak ada bagi homework lepas ni kena bagi. Baik. Seterusnya kita teruskan dengan muka surat 14, Al-Haqiqah, erti tersurat ataupun tersurat lah, dan Al-Majaz, tersirat. Okey. Jadi ini satu perbincangan yang besar sebenarnya. Satu perbincangan yang besar di sisi para ulama, khususnya bila perkara ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kita tengok dulu, nanti kemudian mungkin kita akan cuba kaitkan dengan apa yang saya baru sebutkan tadi. Jadi kalau saya terlupa, minta beritahu Melihat kepada penggunaan al-kalam yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu percakapan. Okey, di mana percakapan itu mesti memberi faedah. Okey, ada isim, fi'il dan sebagainya lah. Okey. Ianya dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu al-haqiqah dan al-majaz. Okey, tersurat dan tersirat. Faham kan tersurat tersirat? Boleh faham kan? Tersurat ni ialah yang kita faham terus, dan yang tersirat ialah yang kita faham di sebalik apa dia panggil? Ya, tersirat tu sebalik apa? Udang ada bunyi apa? Kan macam itulah. Batu, sebalik batu ada udang. Macam tu. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Kadang-kadang orang Melayu memang biasalah benda ni kan. Kita biasa guna perkataan majaz, supaya ada sebab-sebab tertentu kita sebut tu. Dan biasanya kalau orang Melayu kerana malu. Betul tak? Orang tanya, bila kita ziarah orang, tanya dah makan ke belum, dah minum ke belum, kita kata sudah dah. Kan sebenarnya kita sedang amat lapar ni. Tapi kita tak cakap begitu kerana pada tanggapan kita mungkin kalau seseorang yang pergi satu tempat kemudian dia kata dia lapar, macam tak tak eloklah akhlak dengan adab dia. Okey. Jadi dia tak tipu, dia maksudkan malam tadi, dia maksudkan semalam kan. Jadi tapi biasanya orang boleh faham dengan pergerakan muka kita. Dia kata bila nak cakap tu dia macam kening tu bergerak ke kan. Dia lain sikit. Jadi biasanya orang boleh faham lah yang dia tu cakap betul ataupun dia cuba nak menyembunyikan sesuatu. Bukan menipu menyembunyikan sesuatu. Okey. Erti yang tersurat al-haqiqah ialah lafaz yang digunakan untuk maksud yang asal, makna yang asal. Contohnya singa digunakan untuk binatang yang masyhur tu, okey, yang dikenali oleh semua orang, okey, yang bertaring. Penjelasan lanjut bagi perkataan yang dihitamkan ataupun ditebalkan, bold tu, berdasarkan yang digunakan, lafaz yang digunakan, maka terkeluarlah lafaz yang tidak digunakan, di mana ianya tidak dinamakan haqiqah maupun majaz. Okay, lafaz yang tak digunakan untuk sesuatu. Okey, maknanya mungkin ada lafaz yang, contohnya anak kita dia sebut sesuatu dalam keadaan salah. Dia sebut singa tapi maksudnya ialah benda ni, contohnya kan. Jadi tak kena lah.
Adakah dia tersurat ataupun tersirat? Tak, dia tersilap. Okey. Boleh? Berdasarkan untuk makna asal pula, bila kita tengok maksud asal, maka terkeluarlah al-majaz. Ini semua seperti yang saya sebutkan pada kelas-kelas yang terdahulu. Seperti yang saya sebutkan pada kelas-kelas yang terdahulu, huraian dalam bidang usul fiqh dan beberapa ilmu alat yang lain, huraiannya agak detail. Dia nak bincangkan definisi itu sendiri. Definisi itu mesti definisi yang jami' dan mani'. Ingat lagi kot, jami' ialah yang menyeluruh, mani' ialah yang fokus. Dia kena masukkan semua benda yang dia nak bincangkan, tapi pada masa yang sama yang dia tak nak bincangkan, dia kena keluarkan. Okey? Jadi barulah dia jadi satu definisi yang betul, yang tepat. Okey. Sebagai contoh, kita kata kelas pengajian. Kan, ada tak kelas pengajian hari ni? Umum, so itu umum sangat. Ada banyak lah. Okey, kelas pengajian siapa? Jadi bila kita sebut kelas pengajian, Ustaz katalah Ahmad. Okey. Jadi Ustaz Ahmad yang mana satu? Katalah Ustaz Ahmad Gombak. Jadi orang kenal lah Ustaz Ahmad Gombak ni contohnya kan. Jadi bila sebut Ustaz Ahmad Gombak je, benda tu dah kelas pengajian dia besar sangat. Ustaz Ahmad Gombak dia dah fokus balik. Okey. Jadi nak cakap tu kena macam tu. Okey, dia kena merangkumi dan fokus. Kalau dia tak merangkumi, contohnya ada tak okey, dia nak cakap, dia nak tanya tentang kelas pengajian. Okey, tapi dia keluar soalan yang tak menunjukkan daripada kelas pengajian. Okey, contohnya apa? Macam apa? Ada benda lain tak? Debat ke? Tiba-tiba dia kata debat Ustaz Ahmad ada tak? Debat. Orang dia ingat hari ni kelas pengajian, tiba-tiba debat. Pelik kan? Maknanya dia tak merangkumi. Dia dah macam dah terkeluar. Okey. Jadi itulah yang akan kita bincangkan sentiasa di sini. Okey. Jadi hakikat itu lafaz yang digunakan untuk maksud yang asal, contohnya dah jelas, dan hakikat ini terbagi kepada tiga. Okey. Pertama, al-haqiqah al-lughawiyah. Tersurat dalam bahasa. Dan bahasa sini bahasa Arab. Okey. Lafaz yang digunakan untuk maksud asal dalam bahasa Arab. Dalam bahasa. Kita letak itu dalam bahasa. Okay, lebih khusus kat sini bahasa Arab lah. Jadi bila kita sebut dalam bahasa, terkeluarlah apakah yang dikecualikan. Yang dikecualikan ialah al-haqiqatul syar'iyyah dan al-haqiqatul urfiyyah. Tersurat dari sudut syarak, agama, dan tersurat dari sudut adat. Adat ini ialah kebiasaan. Itu maksud adah. Al-adah kan, maksudnya ialah kebiasaan. Kita pun dah guna dah adat, mengikut adat orang Melayu. Maknanya kebiasaan orang Melayu. Okey. Jadi kita kena faham sebenarnya ilmu mengetahui adat ini satu ilmu yang cukup besar dan penting untuk kita nak mendekati sesuatu masyarakat. Betul tak? Okey. Contohnya solat yang difahami secara tersuratnya dalam bahasa Arab sebagai doa. Sebab kita sebut solat dalam bahasa Arab, maksudnya ialah ad-du'a. Jadi kalau orang dalam bahasa Arab sedang berbicara, dia cakap dalam konteks bahasa Arab, solat, okey, maksudnya ialah doa. Faham so itu yang kita nak jelaskan sini. Banyak lagi benda lain sebenarnya. Contohnya saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku nazar untuk Ar-Rahman saum. Aku nazar untuk buat saum, puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Apa maksud saum di sini? Adakah mana satu? Adakah penggunaan yang tersurat dalam bahasa Arab atau bahasa agama atau bahasa kebiasaan? Boleh faham sekarang ni? So detailnya dia akan tengok benda tu. Jadi kalau sesuatu perkataan itu digunakan oleh macam mana kita sebut, okay, digunakan dalam konteks bahasa Arab, tiba-tiba kita faham dalam konteks bahasa agama, kita dah salah dah. Terjemahan kita dah salah. Okay, kalau adat pula, kadang-kadang adat boleh juga dikaitkan dengan adat siapa? Adat siapa? Contohnya orang Arab bila sebut sunnah, ini sunnah kan, ataupun
Bolehlah ini perkara, dia tak katalah ini sunnah, hadhihi sunnah kan contohnya. Jadi kita Melayu pula ini sunat. Ini sunat. Katalah Syekh tu kata wa hadhil umur sunnah, kan? Dan perkara ini semuanya adalah sunnah. Kita pun terjemah perkara ini semua adalah sunat. Sama tak? Lainlah jadinya. Okey. Lepas tu orang yang baru datang dengar contohnya, dia tak tahu sunnah tak sunnah ni, dia tahu sunat. Jadi bila ini semua sunat, semua kena sunat. Dia faham lain. Kerana dia faham dari sudut adat orang Melayu. Bila sebut sunat tu sunat lah, khatan kan. Jadi nampak tak perbezaan dia? Okey. Baik. Dengan itu, kalau dah selesai itu sebagai contoh, inni nazartu lirrahmani shauma, contoh dalam satu ayat yang Allah ceritakan tentang Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa, untuk buat saum, iaitu as-saumu huwa as-sukut ataupun as-samt, tidak bercakap. Itu yang dinazarkan, bukannya nazar untuk berpuasa yang dimulakan dengan apa? Menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit matahari sampai terbenam, terbit matahari pula, terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Bukan yang tu, ada maksud lain. Okey. Kemudian al-haqiqah asy-syar'iyyah, perkara yang tersurat, mafhum yang tersurat dari sudut syarak, iaitu dari sudut agama pula, lafaz yang digunakan untuk maksud asal dalam agama. Okey. Bila sebut dalam syarak, terkeluarlah, maknanya terasinglah, al-haqiqatul lughawiyyah, tersurat dari sudut bahasa, dan al-haqiqatul urfiyyah, tersurat dari sudut adat. Okey. Contohnya solat juga. Bila orang agama Islam bercakap tentang solat, maksudnya ialah semua kata-kata, perbuatan, okey, yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Okey, mula dengan Allahu Akbar, akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadilah dia solat. Jadi sama tak? Tak sama dah kan? Solat orang bahasa, okey, dalam teks-teks bahasa Arab, solat ialah doa. Dalam teks-teks bahasa agama, kan, hadhihi salawatul khams, dan solat-solat yang 5 ini, bukannya doa 5 jenis, tapi maksudnya ialah sembahyang yang 5 jenis. Okey, selesai. Al-haqiqatul urfiyyah, tersurat dari sudut adat, kebiasaan, lafaz yang asalnya digunakan mengikut maksud asal dalam satu-satu adat. Okey, samalah bila sebut adat sahaja, maka terkeluarlah haqiqatul lughawiyyah, hakikat bahasa, okey, dan juga hakikat syarak. Contohnya dabbah. Okey, dia kadang-kadang benda tu dia tak jadi contoh yang sama. Kita tak boleh guna solat untuk hakikat bahasa maksudnya begini, hakikat agama maksudnya begini, hakikat adat maksudnya begini. Kerana kadang-kadang solat tu memang mengikut adat orang Melayu. Bila sebut solatnya apa? Ialah sama dengan, dia jadi sama dengan hakikat bahasa. Okey, dan kebanyakan masyarakat Arab Islam sekarang ni bila sebut solat pun, walaupun dalam perbualan harian, dia akan faham, dia tak faham doa, dia faham jadi itu yang lebih dominan ataupun lebih masyhur. Okey, jadi kadang-kadang kena bawa lah contoh lain. Lafaz dabbah, binatang jelata, betul tak? Binatang yang jalan atas ni kan, bukan binatang yang terbang tu. Yang mana al-haqiqah al-urfiyah, erti tersurat dari sudut adat, ialah binatang yang mempunyai 4 kaki. Jadi dabbah difahami sebagai binatang ini di sisi ahli adat. Okey, maknanya dari sudut kebiasaan, bila sebut dabbah maksudnya ada 4 kaki. Okey, jadi gunakanlah dabbah untuk 4 kaki. Jangan guna dabbah untuk yang ada 8 kaki contohnya dan sebagainya. Okey. Kemudian kita nak tahu apakah tujuan kita faham semua perkara ini. Okey. Tujuannya seperti yang kita dah sebut sebentar tadi, kita perlu faham setiap lafaz mengikut apa yang digunakan oleh orang yang bercakap. Okey, barulah kita faham betul. Kalau dia cakap lain, kita faham mengikut adat Malaysia. Dia cakap adat Arab, kita faham adat Malaysia. Okay, terjemahan kita pun dah jadi lain. Okay,
Antara adat yang berbeza Melayu dengan Arab ni apa? Siapa ada kawan-kawan Arab? Apa beza antara perbezaan yang ada lah? Makan tu adat, boleh juga lah. Apa bezanya makan ni? Dia tak makan sambal, ya, boleh jugalah. Okey. Adat-adat dari sudut macam hormat tak hormat ada tak? Apa? Kita Kalau main kepala boleh. Culture orang Arab ni main kepala tu okey. Yang tak boleh ialah main punggung. Okey. Main punggung bukan maksudnya yang faham betul, lebih-lebih maknanya kalau pegang punggung tu tak boleh. Okey, tapi culture kita pula terbalik. Kan, pegang tu kita tepuk jalan cepat, biasa. Kan Arab dengar dia macam dia apa ni kan. Dia lain. Tak boleh. Kita pula kalau kena kat kepala tu yang kita jadi kena macam elektrik tadi tu. Apa ni, dia menghina aku ni. Okey. Jadi kadang-kadang kita kena faham dia tu. Kadang-kadang benda ni menyebabkan berlaku ketidakserasian. Dia tak faham apa orang tu, apa orang tu biasa. Okey. Dan ini biasanya inilah yang menyebabkan orang kalau kawan dia tak jadi kawan, kalau suami isteri jadi apa? Jadi bercerai kan, pasal dia tak faham apa yang orang tu suka, apa yang orang tu nak. Okey. Macam contoh saya nak bagi apa? Contoh tadi dah selesai dah tu. Okey, dari sudut contoh lain mungkin saya pernah dengar seorang pak cik tu rahimahullah, dia cerita bila dia belajar, bila bercakap dengan kawan-kawan dia tanyalah kan, kita tanya keluarga mana apa semua. Jadi kawan dia ni orang Pakistan. Siapa ada darah Pakistan kat sini? Tak ada? Okey, tak apa. Senang sikit nak cakap. Tak apa. Bukan apa. Jadi bila dia tanya kan, adik-beradik perempuan berapa? Kan? Jadi kawan Pakistan dia marah, jangan tanya adik perempuan aku. Adik-beradik perempuan jangan tanya, itu benda sensitif, tak boleh tanya. Jadi kawan yang Malaysia ni pelik lah. Dia tak tahu benda tu. Okey. Jadi esoknya tak apa, dia pun tahan lah, orang Melayu kan biasa tahan sikit. Esoknya bila jumpa kawan tu tanya soalan, ni jangan tanya, ni sensitif. Tanya sikit, ni jangan tanya, sensitif. Maknanya Pakistan tu tanya balik orang Malaysia ni soalan-soalan, dah makan begini, tak boleh, sensitif. Kan? Malam tadi buat apa? Saya sensitif. Jadi barulah kata dia boleh lah, maknanya kawan tu boleh lah nak berbincang balik. Okey, minta maaf lah, aku pun tak tahu yang kau tak tahu benda tu. Aku pun gitu juga. Jadi bila aku tanya kau, jangan marah terus. Kan, beritahu dalam adat kami begini. Jadi kena faham, saling faham, memahami, bukannya terus marah. Okey. Jadi kalau kita tengah duduk dekat Masjid Haram, tengah baca Quran, orang nak jalan pegang kepala kita kan, lompat kan, kita celaka Arab ni. Tengah baca Quran tu hilang pahala tu. Pahala tu hilang entah ke mana, dapat kat kawan tu lah kot kan. Jadi jangan buat gitu. Pada dia benda biasa. Okey. Contoh lain ialah boleh. Kan contoh lain, macam nak tengok apa benda saya boleh baling kat sini kan, macam pen kan. Kalau kita, pada kita, kalau terbaik ambil kita macam tak beradab kan. Tapi pada dia ambil ni biasa lah. Benda biasa pada orang Arab. Dia bos tak bos, dia tak kisah sangat. Okay? So kita jangan, bila dia bagi gitu terasa hati kan. Baru kerja ni dekat Qatar, baru kerja dekat apa, dekat Arab Saudi, dia bagi tu dah hati tu dah luluh dah. Macam mana dia kerja kat sini tak ada hormat, benda biasa tu. Dia tak kira hormat tak hormat kat situ, itu benda biasa pada dia. Okey. Okey. Jadi itu yang penting sekali kat sini, kita memahami lafaz yang diutarakan oleh ahli bahasa mengikut erti tersurat dari sudut bahasa, al-haqiqah al-lughawiyah. Lafaz yang diutarakan oleh ahli syarak, ahli agama, mengikut al-haqiqah al-syar'iyyah. Dan lafaz yang diutarakan oleh ahli adat, mana orang yang dalam satu-satu kebiasaan adat manusia ataupun masyarakat, kita ikut ilmu tersebut. Dia panggil ilmu apa? Lupa, saya asyik lupa je. Orang yang pergi kaji tentang adat satu-satu kaum, geografi bukan apa? Okay. Sosiologi ya? Betul? Dia akan duduk sana dengan orang tu kan? Itu kat apa dia? Antropologi. Okay, ingat perkataan tu, antropologi. Dia maknanya dia pergi satu tempat tu, dia memang duduk dengan orang tu, dia faham orang tu untuk nak
nak sampaikan sesuatu. Ini yang dibuat oleh siapa? Yang tak dibuat oleh siapa? Dibuat oleh orang Kristian, tak dibuat oleh orang Islam. Orang Kristian nak dakwah, dia duduk situ, dia kahwin kat situ, dia berdakwah di situ. Orang kita nak dakwah, masuk sekejap, bagi makan, jangan sembang itu tu, lepas tu keluar. Lepas tu keluar tu pula rasa lega keluar kan. Dia tak masuk terus, ya Allah, berapa hari nak jalan ni. Dia orang tak duduk situ terus. Okey. Yang dibuat oleh antara nama yang saya ingat apa? Mother apa? Teresa kan. Ada juga orang Arab buat, saya rasa ada, tapi saya tak ingat nama dia. Ada baru ni dia baru dah meninggal. Dekat negara di Afrika dia buat macam tu. Dia pergi dan dia gerakkan dakwah Islamiah, okey, dengan cara tersebut. Dia menggunakan ilmu tadilah, lebih kurang antropologi. Okey, seterusnya selesai dah yang tu, al-majaz pula. Erti yang tersirat. Maksudnya lafaz, sesuatu lafaz perkataan yang digunakan untuk bukan maksud asal. Digunakan tapi bukan maksud yang asal. Contohnya tengok dulu. Bila disebutkan yang digunakan, terkeluarlah lafaz yang tidak digunakan. Okey. Sesuai jadikan maknanya mungkin silap ke dan sebagainya. Kemudian untuk bukan maksud asal, terkeluarlah al-haqiqah, erti yang tersurat. Tak apa, itu sebagai kita punya SOP, kena baca juga ini kan. Seterusnya, mana contoh kat sini? Tapi sebelum contoh tu, contoh kat bawah sebenarnya. Sebelum contoh, ini penting juga. Sesuatu lafaz itu tidak boleh digunakan mengikut maksud majaz ataupun tersirat, kecuali dengan dalil sahih yang melarang penggunaan makna al-haqiqah. Faham tak? Maksudnya kalau kita nak guna majaz, kita tak boleh sewenang-wenangnya guna, kecuali kalau memang ada dalil yang menjadikan kita tak boleh guna maksud asal. Kita kena guna maksud yang tersirat. Okey. Ini namanya adalah qarinah ataupun petunjuk. Sekiranya ada sesuatu petunjuk yang ataupun satu perintah lah kita sebut, perintah petunjuk yang menyebabkan kita mesti guna tersirat, kita tak boleh guna tersurat, barulah kita boleh guna tersirat. Okey? Dalam ilmu bayan, dalam ilmu sastra, ilmu sastra Arab lah. Okay, so mesti ada qarinah. Apa qarinah dia? Apakah petunjuk dia? Tak apa, kejap lagi kita akan, tak apalah saya sebut kat sini terus. Contohnya, datang seorang lelaki, kita kata singa. Apa qarinah dia? Apakah petunjuk? Apa? Sifat yang garang menjadikan kita boleh guna apa dia? Boleh gunakan perkataan singa untuk dia. Masuk seorang, kita kata ni pula tikus, contohnya kan. Pasal apa? Pasal P control, contohnya kan. Contohnya tak ada kaitan dengan siapa yang hidup, yang dah mati. Okay. Jadi kalaulah benda tu berlaku, kita kata dia ni tikus, dia ni singa dan sebagainya lah. Okay, dia ni pula apa tu yang serigala kecil sikit, apa namanya? Musang. Musang kenapa? Kenapa kalau seseorang tu, kita boleh panggil dia musang, apa sifat yang ada pada dia? Pandai siap makan, begitu Kalau Arab bila sebut musang tu, artinya dia pandai, dia lincah, dia pandai menipu, kan? Licik, kan? Begitulah lebih kurang. Okay? Baik. Selesai itu. Okey. Al-alaqah ini terbahagi kepada dua, iaitu al-alaqah, tak sampai lagi. Untuk menggunakan maksud majaz, disyaratkan wujudnya kaitan antara maksud haqiqah dengan maksud al-majaz. Okey, so maksud asal dengan maksud tersurat, dengan tersirat mesti ada kaitan. Okey. Contohnya solat, tak, tu lain. Contohnya masih lagi singa tadilah, tapi tak apa. Ini dinamakan al-alaqah, kaitan dalam ilmu sastra. Okey. Maknanya kalau kita nak singa memang sifatnya garang, kan? Biasanya kalau kita nak tengok dalam geografi channel ke dan sebagainya, kita akan tengok singa memang garang lah. Jaranglah kita jumpa singa yang tak garang ni. Okey. Jadi bila kita nak kaitkan, mesti ada tadi sifat garang tu.
Okay? Yang mengaitkan antara singa yang asal dengan orang yang perangai dia macam singa. Baik. Alaqah ataupun kaitan ini ada dua jenis. Pertama, majaz al-musyabahah, erti tersirat yang berdasarkan persamaan. Okey, dan majaz ini dinamakan sebagai isti'arah, dipinjamkan. Sifat itu dipinjamkan. Contohnya, penggunaan lafaz singa untuk lelaki yang berani ataupun lelaki yang garang, okeylah kan. Okey, so dipinjamkan, sifat itu diberikan kepada lelaki ini. Okey, tak apalah, teruskan. Majaz ghairul musyabahah, erti tersirat yang tidak berdasarkan persamaan. Okey, ini pula terbagi kepada dua. Al-majaz al-mursal, erti tersirat yang bebas. Okey, majaz ini ialah yang digunakan terhadap perkataan-perkataan. Contohnya dengan berkata ra'ayna al-matar, kami telah berladangkan hujan. Okey, matar, hujan, membawa maksud majaz untuk tanaman, dan majaz di sini bukan dengan satu perkataan. Di antara kelompok al-majaz al-mursal, erti tersirat yang bebas ialah ada banyaklah pula ni. Al-majaz biziyadah, kemudian al-majaz bil hadzf. Okey. Yang pentingnya kat sini kita cuba nak fahamkan, yang pertama tadi dia ada kaitan, okey, antara singa contohnya yang garang kan dengan lelaki yang garang, yang berani. Okey. Bahagian yang kedua, dia bukan berdasarkan kepada persamaan, tetapi dia kalau bahagian 2.2.1 al-majaz al-mursal, erti tersirat yang mursal ni dia bebas, dia tak adalah kaitan sangat, tapi bila digunakan dalam bahasa Arab, okey, biasa digunakan, maka kita pun faham begitu. Bila orang sebut ra'ainal matar, kami telah berladangkan hujan, jadi bukan maksud hujan tu hujan, tapi hujan yang dimaksudkan ialah hasil daripada hujan tersebut, tanaman. Okey? Boleh faham sikit? Lebih kurang. Okey. Kemudian dia sebutkan lagi, kelompok majaz mursal ini ada, kalau kat sini ada dua. Pertama, majaz dengan tambahan, erti tersirat dengan penambahan. Contohnya, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey, tengok elok-elok. Laisa, tiada, ka seperti, misal seperti juga. Tiada sepertinya. Kalau terjemahan yang langsung, tiada sepertinya sesuatu, dan dialah yang mendengar dan melihat. Para ulama mengatakan bahawa huruf kaf yang membawa maksud seperti adalah tambahan untuk memperkuatkan lagi penafian apa-apa yang menyerupai Allah. Okey, so ini dia termasuk dalam ilmu majaz mursal dengan tambahan. Saya rasa memang susah nak faham sikit, tapi tak apalah, ambil dulu benda tu, letaklah kat mana-mana kan. Kita punya apa dia panggil dia punya Dropbox ni banyak lagi kan, tempat kan, ada berapa giga kan, letaklah mana-mana dulu. Nanti satu masa nanti dia akan boleh digunakan. Okey, saya dah sebut dah, bukan semua benda yang kita belajar kita faham pada saatnya. Kadang-kadang kita faham berapa 2-3 tahun lepas tu kita faham, oh ini maksud dia. Okey. Al-majaz bil hadzf, erti tersirat dengan penyembunyian ataupun pembuangan. Was'alil qaryah, dan tanyalah penduduk negeri. Penduduk ni dalam ayat ni tak ada. Was'al ahlal qaryah, ada tak perkataan ahla? Tak ada kan, dia terus was'alil qaryah, dan tanyalah kampung. Okey. Erti ayat ini tanyalah penduduk negeri, penduduk kampung. Dan kita dapati lafaz penduduk disembunyikan dari sudut al-majaz. Dia bukan tanya kampung, memang nak tanya kampung. Ada tak orang pergi tanya kampung? Ada tak ada? Tanya kelas tu, dia pergi kelas tu kosong, tanya. Dia tanya, ada tak? Tak ada orang buat macam tu. Tanya kelas artinya tanya orang yang dalam kelas. Ini maksudnya majaz. Okay, dari sudut bahasa Arab namanya majaz, bukan hakikat. Maknanya orang tak ada orang faham was'alil qaryah apa dia? Tanya kampung, pergi tanya batu, tanya tanya meja yang ada dekat kampung tu, rumah. Tak ada orang faham itu kan? Ini namanya majaz, iaitu bahasa yang tersirat. Okey. Kemudian al-majaz al-aqli, erti tersirat dari sudut akal kita. Tersirat tapi akal boleh faham. Majaz ini ialah yang digunakan terhadap sandaran. Contohnya dengan berkata ambatal mataru al-ushba, hujan telah menghidupkan tanaman.
Okey, tengok betul-betul. Di sini kesemua perkataan digunakan mengikut al-haqiqah, erti tersurat. Akan tetapi sandaran penghidupan kepada hujan adalah majaz. Okey. Kerana pada hakikatnya yang menghidupkan ialah Allah. So sepatutnya ambata apa? Allahu al-ushba bil matar. Allah menghidupkan tanaman dengan hujan. Tapi bila diubahkan, dikeluarkan nama Allah, diletakkan matar, ambatal matarul ushba. Kita akan tengok kan, bila turunnya hujan, tanah yang gersang, turun hujan, tengok 2-3 hari ada apa? Ada tanaman, ada rumput. Siapa yang ataupun apakah yang menghidupkan? Jadi orang akan sebut dalam bahasa ambatal matarul ushba, hujan telah menghidupkan tanaman. Dan tapi adakah mereka maksudkan yang menghidupkan tanaman itu ialah hujan? Tak kan? Jadi ini dari sudut ilmunya, ilmu bahasa Arab dan sebagainya, ilmu bayan mungkin juga, namanya ialah bahasa tersirat. Jadi jangan bila orang sebut yang ni, kafir engkau, kerana engkau mengatakan apa? Hujan menghidupkan, sedangkan yang menghidupkan ialah al-muhyi, al-mumit, yang menghidupkan, Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan. Jadi engkau telah memberikan sifat ini kepada matar, kepada apa? Kepada hujan. Jadi kalau disebut itu, artinya dia tak faham ilmu majaz, ilmu bahasa Arab yang luas ni. Okey. Jadi majaz ini berlaku pada sandaran yang dapat dikenal pasti oleh akal kita. Bila kita dah belajar, makin belajar, kita makin faham. Okey. Kemudian Syekh sebutkan di sini rahimahullah, sebenarnya al-majaz mempunyai pelbagai cabangan yang boleh didapati dalam ilmu bayan, ilmu sastra. Tujuan dibincangkan sedikit sebanyak tentang ilmu al-haqiqah dan al-majaz ialah kerana petunjuk lafaz-lafaz terbagi kepada dua, iaitu haqiqah dan majaz. Jadi adalah perlu untuk kita mengetahui setiap satu daripadanya beserta hukum-hukumnya. Ini secara ringkas. Kalau nak pergi detail banyak lagi, tapi secara ringkas kita dah faham dah kat sini. Jangan senang-senang kita nak macam nak hukum seseorang kalau dia tersilap dalam bercakap, kan? Sekiranya percakapan dia tu ialah percakapan yang biasa, walaupun begitu, masih lagi kita kena berhati-hati dalam percakapan. Faham tak maksud saya? Maksudnya macam tadilah, kalau memang dah orang yang biasa sebut ambatal matarul ushba, hujan menghidupkan, hujan ini menyegarkan, mengeluarkan tanaman. Sebenarnya yang keluarkan ialah Allah. Betul? Jadi kalau dia cakap tu dari sudut yang dah biasa digunakan, tak apa lagi lah. Tapi ada perkataan-perkataan yang perlu kita berjaga-jaga, kan? Antaranya ialah macam yang Rasulullah SAW, masih lagi berkenaan dengan hujan, Rasulullah SAW sebutkan, bila turunnya hujan, kan, bila turunnya hujan di waktu pagi tu, Nabi sebutkan Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi ini ada orang yang beriman dengan aku dan ada orang yang kafir dengan aku. Siapa yang sebut mutirna bi fadlillah, kami diberikan hujan dengan kurniaan Allah, fahuwa, maka dia mu'minun bi, beriman dengan aku, kafirun bil kawakib, dia ingkar dengan ataupun dia kufur terhadap bintang-bintang ni. Tahu tak maksud bintang-bintang ni? Bintang bila berubah, maksudnya berubah musim, kan? Sikit lah, saya tak faham sangat, tapi lebih kurang itulah. Bila bintang kat sini, ni maksudnya ni musim kemarau, musim tu, musim ni, sebagainya lah. Jadi siapa yang kata kami dapat hujan kerana Allah, pemberian Allah, fadlullah, fadlan, kan? Fadlan ni adalah pemberian, kurniaan, itulah lebih kurang supaya orang faham. Okey. Kemudian orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza, kami diberikan hujan disebabkan nau, iaitu bintang ini berada di sini. Pergerakan bintang ni masuk musim baru dapat hujan. Fahuwa kafirum bi, maka dia kufur terhadapku, mu'minun bil kawakib, dia beriman dengan gugusan bintang. Jadi dalam banyak benda kita kena berhati-hati. Kalau benda tu difahami
dapat difahami tak apa, tapi benda tadi tu dia dah macam masuk kepada beriman dengan bintang, okey, dan menjadikan bintang tu ada kuasa. Ini satu kesilapan. Okey, ilmu meteorologi, betul saya sebut ilmu ni okey tak? Okey tak ilmu ni? Meteorologi tahu kan maksud dia? Kaji bintang, betul? Itu astronomi. Astrologi. Soalan saya ialah meteorologi, kaji cuaca. Kaji cuaca ni betul ke tak betul? Ilmu yang bermanfaat ke tidak? Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah sebutkan akhir surah Luqman kalau tak silap, innallaha indahu ilmul ghaib, mana dia surah Al, cuba siapa yang laju cari ni, saya cari ke belakang tu tak reti, tak jumpa, kena cari pusing sini. Surah Luqman. Okey, di akhirnya tu ada disebutkan tentang 5, dia panggil apa? Mafatihul ghaib. Kunci-kunci Ar-Rum, sebelum Ar-Rum tak silap saya. Ankabut, Qasas, An-Naml, Syu'ara. Lagi lah tak jumpa ya. Innallaha 'indahu 'ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaith. Okay, sesungguhnya Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat dan Allah lah yang menurunkan hujan. Okey, wa ya'lamu ma fil arham, kan, dan Allah mengetahui apa yang berada di dalam rahim. Okey, wa ma tadri nafsum bi madza taksibu ghada, dan satu-satu jiwa itu tidak akan mengetahui apa yang akan didapati olehnya esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Okey, tengok Innallah, okey, surah Luqman ayat yang ke-34, cuba catatkan. Okey, sesungguhnya innallaha indahu ilmus saah, sesungguhnya Allah mempunyai ilmu, di sisinya adalah ilmu tentang hari kiamat. Satu. Kedua, dialah wa yunazzilul ghaith, dialah yang menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang berada di dalam rahim. Maknanya tentang janin, kan, janin, anak lah, baby yang dalam perut ni. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan buat ataupun dia akan dapat esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Okey, ayat yang 34 surah Luqman. Ini namanya mafatihul ghaib, ilmu, kunci kepada ilmu ghaib. Okey, boleh? Dia ada soalan lepas ni, kan, kena dapat yang faham yang ni betul, baru saya akan pergi kepada level yang seterusnya. Okey, sekarang ni apa saya sebut tadi tentang hujan tadi, kan. Dia sebab tentang hujan, saya kaitkan dengan ayat ni. Tentang hujan, antara perkataan yang Nabi larang kita sebut melalui hadis qudsi yang saya bacakan tadi ialah kita dapat hujan kerana kenapa? Kerana musim hujan. Ni musim hujan, hujan. Seronok musim hujan, dapat hujan. Dapat hujan kerana musim hujan. Dapat hujan kerana Allah bagi kita di musim hujan. Kena ubah sikit. Ya, mutirna binau'i kadza, kami diberikan hujan kerana bintang ni. Bintang ni berubah, kan bintang berubah, maksudnya dah masuk musim hujan. Bintang ni turun, tak tahu lah, saya tak tahu macam mana, tapi pergerakan bintang tu dia ambil kira, seolah-olah bintang itulah yang bagikan hujan, sedangkan Allah lah yang memberikan hujan. Okey, tapi kalau saya nak tanya satu soalan, ini soalan dia lah, 5 benda ni adakah semuanya tak boleh diketahui ataupun sebahagiannya diketahui? Sebahagian diketahui, seperti yang dalam rahim. Seperti yang dalam rahim. Dalam apa cerita pasal stage of embryology. Okey, siapa yang tahu tu? Dalam rahim ni?
Iyalah, jantina tu siapa tu? Mana adakah kalau contohnya dia pening belah kanan, maka maka lelaki pening lelaki, perempuan tak ada kan? Ha? So siapa yang tahu ni? Doktor dia scan, tengok. Ni lelaki. Tapi scan nak tahu lelaki perempuan pun dah berapa bulan lah. Lupa dah saya pun. Berapa? 5-6 bulan kan, barulah tahu lelaki atau perempuan. Okey. Jadi bukankah benda tu dah tak jadi ilmu ghaib? Tadi Allah kata kan, apa tadi? Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang berada di dalam rahim-rahim. Yang ketiga tu macam dah terkeluar daripada 5. So jawapannya ialah, siapa boleh bagi dulu sebelum saya jawab? Coach kalau saya tak boleh datang, dia boleh ganti ke kelas dia kan? Nak cari juga kan pelapis tu. Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa Allah cakap kat sini 5 ni adalah kunci ilmu ghaib? Tiba-tiba ada pula, memang betul pun, kita tengok pun 5 orang anak kita tu, 5-5-nya kita tahu zakarun au untha, apa dia, lelaki atau perempuan pada minggu yang ke ataupun bulan yang ke berapa tadi, 6 ataupun 5. Kenapa Allah kata ini ilmu ghaib sedangkan bukan ilmu ghaib? Tahu setakat apa yang dijelaskan dalam Quran, tapi yang dalam perut tu sebenarnya panjang lagi cerita. Maknanya yang dalam perut ni panjang lagi ceritanya. Kita hanya tahu sebahagian. Okey, yang kita tahu sebahagian tu ilmu ghaib ke tidak? Bila dah scan tu jadi ghaib ke jadi tak ghaib? Tak ghaib kan? Pasti. Itulah dia jawapan dia. Sekarang ni maknanya bila kita nak ceritakan tentang apa yang ada dalam perut ibu, satu contoh lah, kita keluarkan satu contoh ni. Dia secara terperinci dari mula sampai habis kan, Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi setelah Allah perintahkan malaikat tulis kan, tulis apa? Bikatbi rizqihi, tuliskan rezekinya, wa amalihi, amalan dia, wa syaqiyyun aw sa'id, sama ada dia sejahtera ataupun dia sengsara. Okey, siapa yang dah tahu kat sini? Malaikat dah tahu. Okey, maknanya sekarang ni bila ilmu sebelum tu masih lagi ghaib, tapi bila Allah dah beritahu, dia tak jadi ghaib lah, dia dah diketahui oleh malaikat itu. Okey, bila dah diketahui sahaja oleh malaikat itu, maka lepas itu dia dah boleh, okey, mengikut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir kat sini, Allah dah mula memberitahu perkara ghaib itu kepada makhluknya, iaitu malaikat, dan mengikut kepakaran yang ada, siapa-siapa dia akan boleh tahu lah. Betul? Okay. Sekarang ni mungkin kita kata tak susah sangat kan, dia scan kan, dia scan nampak tu. Okay. Tapi kalau masa dulu pembedahan dia panggil apa dah, bedah yang keluarkan anak tu, cesarean tu kan, siapa yang buat tu mula-mula? Siapa? Tahu tak? Saya rasa macam Ibn Sina ke siapa lah, yang kumpulan-kumpulan tu lah. Macam mana dia nak letakkan? Dia kan dia ada ukuran tersendiri, kena potong sini kan. Saya tengok sepintas lalu lah kan. Dia ada ilmu ghaib ke? Dia boleh tahu baby tu ialah biasanya kat sini, so kena. Tapi dia macam buat satu alat, letakkan alat ni, kau potong sini, buka, keluarkan baby tu. Kalau sekarang ni mungkin lah kan nak doktor, pasal dah boleh tengok dah, scan dan sebagainya. Okay. Apa pun, itulah yang kita nak jelaskan kat sini. Ilmu ghaib kalau tentang hari kiamat memang tak ada orang pun tahu. Okay. Tapi yang lain-lain ini memang hanya Allah saja yang mengetahui, kecuali selepas Allah beritahu kepada salah seorang daripada makhluknya. Okay, contohnya hujan. Itu pun dia tak akan tahu sebahagian, makhluk tu akan tahu sebahagian. Hujan ini ada malaikat yang jaga hujan kan. Jadi malaikat yang jaga hujan ni dia akan dapat perintah daripada Allah, okey bagi kat sini, dia akan pergilah bagi situ. Tapi berapa kadar titisan itu hanya Allah yang mengetahui. Okey, begitu juga kat sini. Okey, katalah doktor tu dia dah tahu dah lelaki ke perempuan. Doktor tu tahu tak berapa umur budak ni? Dia boleh bagi anggaran dia akan hidup sampai umur 6 tahun.
kerana dia ada penyakit. Tapi ya, kadang-kadang diberi anggaran, tiba-tiba budak tu hidup sampai dapat anak cucu. Okey, jadi itulah dia yang kita cuba nak perhatikan di sini. Lafaz-lafaz yang digunakan, kita perlu berjaga-jaga dalam lafaz-lafaz yang ada ni. Dan kalau ada orang yang cuba nak pertikaikan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tengok pada ulama' kita apa yang mereka huraikan. Jangan kita, contohnya ayat ni memang 5 perkara ghaib. Dalam hadis Bukhari Muslim pun 5 perkara ghaib yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Jadi bila orang kata mana ada ghaib, dalam rahim dah diketahui oleh para doktor, kita kata yang dia tahu tu bukan yang ghaib. Dia tahu yang dah zahir pada dia. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak yang perlu diketahui tentang al-haqiqah wal majaz. Okey, hakikat dan majaz, tersurat dan tersirat. Ada soalan ke nak tanya? Kalau saya mungkin nak keluarkan satu lagi soalan sebelum kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Kita dah sebutkan tadi perkataan-perkataan macam daripada sinilah keluarnya mungkin persoalan tentang kalau orang yang makan Panadol kemudian dia lega, sakit kepala, makan Panadol hilang sakit kepala dia. Orang tanya dia kata apa? Makan Panadol hilang sakit kepala. Salah tak perkataan ni? Salah ke betul? Betul ke salah? Dari sudut bahasa tu macam betul. Macam tadi lah, lebih kurang. Okay, hujan ni mengeluarkan tanaman. Okay, tapi kita kena tengok juga dari sudut apa yang dia maksudkan. Kalau dia maksudkan Panadol lah yang menghilangkan sakit kepala tanpa dikaitkan dengan Allah, maka itu salah, kufur. Bukan salah je, kufur. Tapi kalau dia kaitkan, dia faham bila sebut itu Allah yang menghilangkan dengan Panadol, okay, maka masih okey lagi. Cuma dari sudut lebih baik ialah dia gunakan yang asal tu. Sebut Alhamdulillah. Bila sebut Alhamdulillah je memang jelas dia kaitkan dengan Allah. Okay, makan Panadol hilang sakit kepala. Sebab tu kita, orang Arab dia biasa sebut. Tengok kalau siapa kawan dengan orang Arab, dia memang banyak sebut Allah, Alhamdulillah, kan. Okay. Apa lagi kalau nampak kita dapat benda baik, apa dia, barakallahu fiik, masya-Allah, kan. Kita bila benda jatuh je masya-Allah, betul tak? Kan. Bila mati je innalillah. Yang kalau hilang dia tak sebut innalillah. Arab kadang-kadang bila hilang telefon innalillah. Kita ingat ada orang mati, tak iPhone aku hilang, kan. Bukan mati, tak iPhone aku hilang, kan. Dia cari alhamdulillah. Okey. So kita kena biasakan benda tu. Okey. Baik, dengan itu kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Dalam Al-Haqiqah Al-Lughawiyah, okey. Contoh ayat yang faham solat dimasukkan dengan doa. Okey, solat ada solat yang difaham, solat tapi maksudnya ialah doa. Okey, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Okey, mana dia ayat ni? Inna salataka sakanun lahum. Inilah masalah tak hafal Quran dulu, kan, ya. Sakanun. Ayat tentang, tak keluar lah pula, ya. Ayat tentang beri zakat. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Surah Taubah ayat yang ke-103. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doalah untuk mereka. Wasalli alaihim. Salli, kan, salli itu maknanya salat. Salli alaihim, sembahyang ke atas mereka, maksudnya
Apa, kita jangan terjemah dan sembahyanglah ke atas mereka bila mereka wafat. Jangan terjemah macam itu. Kita terjemah wasalli alaihim, dan sembahyanglah, bukan sembahyang kat sini, dan doalah untuk mereka. Okey, inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu akan menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Wallahu sami'un alim. So ini antara contohnya. Jadi kalau kita terjemahkan solat kat sini, inna salataka, sesungguhnya solat kamu, jadi orang akan akhirnya salah faham solat jenazah kamu kat atas mereka. Itu kadang-kadang berlaku dalam penterjemahan. Okay? So kena berhati-hati dengan perkara ni. Saya teringat satu benda yang sebelum saya nak masuk perintah ni. Apakah dia percakapan yang kalau kita serius, maka percakapan tu serius, dan kalau kita bergurau pun dia serius juga. Apa dia? Ucapan yang kalau gurau pun dia dikira serius. Maksudnya kalau masuk mahkamah, Tuan Hakim, saya bergurau. Tak ada bergurau. Yang kamu gurauan kamu itu adalah serius. Cerai lagi. Kenapa tak mulakan dengan kahwin? Kahwin, antaranya ialah kahwin. Cerai. Lagi apa? Kahwin, cerai, talak samalah, adik-beradik. Okay? Bukan adik-beradik, sama sebenarnya. Kahwin, cerai, dan bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Satu lagi ialah menyebut bahawa dia tu kafir. Siapa yang sebut dia kafir, maka dia takkan balik kepada Islam dengan cara, dengan walaupun dia bergurau. Jadi jangan sebut benda tu, jangan disebut walaupun bergurau. Sebab tu dalam nak berlakon pun kita sebenarnya tak boleh sebut yang kita ni kafir. Tak, maknanya seorang tu dia tak boleh melakonkan watak Fir'aun, mengatakan akulah Tuhan kamu yang sekian-sekian. Tak, dia kena sebut Fir'aun berkata. Fir'aun berkata. Okay, so itu antara garis panduan lah. Okay. Jadi kalau ada seorang tu dia bergurau dengan kawan dia, okay, aku nikahkan engkau dengan anakku ini. So kawan dia kata okey je, right? Kita ada dua orang kawan kata okey, tak apa, bagus je. Tu malam tu dia datang, dia nak kata, mana isteri saya? Tu isteri mana pula? Tu anak kau, tu isteri aku lah. Ya, aku gurau je. Pergi kat mahkamah, tengok mahkamah akan kata sah. Kalau ada dua saksi, sah. Jadi jangan, itu bukan gurauan. Yang kedua ialah kadang-kadang ada orang bergurau dengan cerai, dengan talak, kan? Tak tahu, pelik sikit. Ada setengah orang lah, dia nak bergurau je, aku ceraikan kau. Gurauan dia tu. Kat Malaysia mungkin tak banyak, tapi negara Arab banyak. Okay? Jadi itu bukan gurauan, dan benda tu dia akan jadi masalah sekiranya dia sebutkan talak 3. Okay? Kebanyakan negara bila sebut talak 3 tu jatuh apa? Jatuh 1 je. Tapi setengah negara 3 jatuh 3. Bila 3 jatuh 3, artinya dah tak, bukan, dia dah kena pisah. Masa itulah menangis, tak apa? Tak berlagu ke apa ke? Nampak tak? Jadi jangan, itu bukan untuk dipermainkan. Okey. Okeylah. Al-amru, perintah, kita masuk sedikit. Perintah, maknanya kita akan perhatikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak perintah-perintah yang Allah keluarkan. Apa maksud perintah al-amr? Kata-kata yang mengandungi permintaan melakukan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Ini perintah. Kalau lebih tinggi namanya amr, perintah. Okey. Contohnya wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Aqimus salat, siapa yang perintahkan? Allah perintahkan makhluknya. Ini namanya perintah, bukan namanya minta. Kan? Kita kan ada kita boleh bezakan nanti sekejap lagi. Tengok ya dalam penjelasan bawah tu, yang bawah sekali, maknanya penjelasan lanjut tentang definisi. Titik yang keempat, berdasarkan dari pihak yang lebih tinggi, maka terkeluarlah al-iltimas. Dia ada al-amru, perintah, al-iltimas, permintaan dari pihak yang setaraf. Okey, ad-du'a, permintaan dari pihak yang rendah, daripada pihak yang bawah ke pihak yang atas, namanya doa.
okey, dan sebagainya. Dan maknanya banyak. Bila level tu berbeza, okey, dipanggil apa? Permintaan untuk melakukan perbuatan tu namanya berbeza. Kalau daripada orang yang atas ke bawah, perintah. Orang yang sama, iltimas. Bawah ke atas, doa. Okey? Kata-kata isyarat. Isyarat tidak dinamakan berdasarkan definisi perkataan kata-kata, maka terkeluarlah isyarat di mana ianya tidak dinamakan perintah walaupun membawa erti perintah. Okey, jadi ini adalah perbincangan dari sudut usul fiqh. Yang dimaksudkan perintah ialah kata-kata. Kalau isyarat, dia tak namakan amr, tak namakan perintah. Okey, walaupun membawa maksud perintah. Kemudian permintaan melakukan perbuatan, terkeluarlah an-nahi. So diasingkan nahi, iaitu larangan. Okey, kerana nahi itu ialah minta tinggalkan sesuatu. Al-amr ialah minta buat sesuatu. Okey, so dia ada amar bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia lain, dia asing tu ada sebab dia. Ada sebab dia. Kemudian kita akan tahu. Contohnya kalau bertembung perintah dan larangan. Kita nak dahulukan yang mana satu? Ini adalah perbincangan ulama kita. Ada hadis yang memerintahkan, ada hadis yang melarang. Nak buat yang mana satu? Nak buat yang mana satu? Mengikut ilmu usul fiqh, kita dahulukan hadis yang melarang. Kenapa? Kerana secara umumnya hadis yang melarang ni dia adalah tambahan daripada hadis yang menyuruh. Okey, dan yang kedua ialah bila hadis tu bila dalil itu melarang dan ada dalil yang menyuruh, kita dahulukan yang ini kerana lebih selamat lagi. Okey, itu secara umumnya lah. Okey. Perbuatan. Maksud perbuatan ialah mewujudkan sesuatu. Okey, maknanya dalam definisi kata-kata yang mengandungi permintaan untuk melakukan perbuatan. Perbuatan ini adalah apa sahaja perkara yang menunjukkan wujudnya sesuatu ataupun kita mewujudkan sesuatu. Jadi perbuatan ini sebenarnya merangkumi kata-kata. Kata-kata juga adalah satu bentuk perbuatan. Okey. Bentuk-bentuk perintah ada kat sini, ada 4. Pertama, fi'al amr, kata kerja perintah. Maknanya memang kita baca pun kita dah faham itu artinya ialah perintah. Kerana perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab itu ialah fi'al, iaitu kata kerja, amr perintah. Contohnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Utlu sama dengan aqimu, atu. Okey, iqra dan sebagainya. Memang bila iqra je maknanya buat, baca. Okey. Kemudian isim fi'il amr, kata nama bagi kata kerja perintah. Okey. Isim fi'il amr ni dia bukan fi'il amr, dia bukan kata kerja perintah, tapi dia membawa maksud, dia adalah isim tapi membawa maksud fi'il amr. Contohnya hayya 'alas salah. Hayya bukannya apa? Bukannya fi'il amr, bukannya kata kerja, perbuatan, tapi isim, tapi membawa maksud marilah melakukan solat. Okey. Kemudian yang ketiga, masdar an-naib an fi'il amr, kata nama terbitan yang menggantikan kata kerja perintah. Tak apalah kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa pening kat sini, saya rasa benda biasa. Memang benda biasalah. Kerana saya akhir bulan ni nak pergi ke UKM balik lah. Jadi kat situ ada satu subjek yang memang ustaz-ustaz nak mengajar pun pening. Nama dia kajian teks tafsir. Okay? Kita ada Al-Quran, betul? Kita ada ulama' yang mentafsirkan Al-Quran. Okay? Setengah ulama' ni dia guna bahasa zaman dia, bahasa Arab lah tapi zaman dia. Macam bahasa Melayu zaman dulu, maka arakiannya apa benda-benda itu kan. Okay? Kita tak baca pusing. Jadi dalam saya cerita sikit supaya tuan-tuan dan puan tak rasa macam apa, tak rasa terlalu down sangat bila tak faham benda-benda ni kan. Jadi saya cerita sikit lah. Saya bila diberikan subjek ni,
dalam kelas tu ada 2 atau 3 orang Arab. Okey, yang lain orang Melayu. Jadi saya kena cakap bahasa apa? Takkan cakap Melayu, kena cakap bahasa Arab. Jadi saya pun dah lama lah juga tak cakap bahasa Arab dalam kelas ni. Saya cakap pelan-pelan lah, pelan-pelan cakap. Lepas tu di akhir tu sikit saya pun tanyalah, okay, siapa yang faham apa yang saya cakap tadi? Yang Arab 3 orang ni tak ada masalah lah. Okay, yang lain-lain ni, okay, tanya semua, berapa banyak faham? Ada yang kata sikit kan, ada yang kata banyak juga, ada yang kata 50%, 40%. Jadi bila saya tanya balik semula, dia orang belajar kat mana kan? Jadi saya macam, okay, saya tahu setengah-setengah yang cakap, Ustaz, apa yang Ustaz cakap tadi saya faham 20%. Kata, awak belajar kat mana? Dan saya belajar kat Mesir. Jadi bila saya dengar kan, saya cakap mudah, contohnya kan, saya cakap macam ni ya. Okay, al-amru, okay, nahnu sanatakallamu al-yawm an al-amr. Fa awalan ta'riful amr. Gitu saya cakap. Tak adalah ta'riful amr tajuk, tak ada. Saya cakap pelan-pelan je kan. Sebab kita pun baru nak balik, nak start balik enjin tu. Dah lama berapa tahun tak cakap bahasa Arab dalam pengajian lah. Okey. Kemudian bila saya dengar yang tu, ya ke macam ni? Tak apalah. Yang ni pula berapa persen faham? 50%. Belajar mana? Belajar Morocco. Allah. Jadi bila saya balik tu, otak saya ni dah jadi jam. Macam saya tak boleh nak terima. Macam mana? Apa dia orang buat masa kat sana ni? Ada sebahagiannya okey lah, saya tak kata semua, sebahagian. Okey, jadi itu satulah. Bila masuk ke dalam pengajian tu betul-betul, kajian teks tafsir ni ialah kita nak tahu apa yang ada tafsir tak sini ya? Ada? Ini tafsir ke apa ni? Tak apalah. Boleh. Katalah yang ni, ini bahasa Arab je kan? Ini adalah tafsir kepada yang ni. Jadi dia akan kata ini adalah fi'il mudhari', ini adalah sekian, ini adalah mubtada', ini adalah apa, kata nama terbitan kepada yang ini, dhamir ataupun apa dia, kata ganti ini kembali kepada yang itu, kepada yang ini kan. Jadi takdirnya, maksudnya ialah maksud ayat ini sebenarnya ialah begini-begini. Okey, jadi bila saya huraikan sikit-sikit, dah mula pening lah. Sedangkan dia orang belajar, sepatutnya kalau belajar kat negara-negara tu, dia kena belajar ilmu grammar, nahwu, ilmu apa dia, saraf kan, balaghah dan sebagainya. Balik-balik peringkat master ya, bukan peringkat BA kan. So mengajar yang itu, jadi saya pun jadi tension lah nak mengajar tu. Okay, dah lah nak huraikan tu, ambil masa. Faham tak? Tak faham? Aduh, aku rasa nak baling kan. Tapi tak bersabar lah sikit. Okey, ulang balik. Mana yang tak faham tu? Semua sekali. Lagilah bengang kan. Tak apa, ulang balik semula. Okey. So, maknanya kat sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak berapa faham tu, tak apalah pada saya kan. Okey. Cuma kita cuba nak fahamkan benda tu. Cuba. Okey. Fi'il amar, dia sebenarnya nak, bila sebut fi'il amar ni, dia sebenarnya kembali kepada apa yang telah kita belajar masa dekat Sanawi dulu kan, sekolah menengah dulu, bahawa kalimah itu ada 3, iaitu fi'il, isim dan harf. Fi'il pula kembali terbagi pada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'lul amr. Kemudian dari sudut ismu fi'il amr, masdar an-naib an fi'il amr, semua benda itu adalah perbincangan apakah yang membawa maksud fi'il amr tapi dia bukan fi'il amr. Okay, so tak apalah, kita faham kat sini bahawa perintah itu boleh diambil dari banyak benda, bukan sahaja fi'il amr, tapi boleh juga diambil daripada fi'il amr, isim fi'il amr, kata kerja, kata nama bagi kata kerja perintah, hayya 'alas salah, hayya itu sendiri. Kemudian masdar an-naib an fi'il amr, contohnya fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab, asalnya fadribur riqab. Kalau fadribu, pukullah atau pancunglah, okeylah. Tapi disebut fadarba, maka pancungan. Faham tak? Kalau tengok yang atas tu, faidha, maka sekiranya, laqitum, kamu berjumpa, alladzina kafaru, mereka yang kafir, fa, maka darba, pancungan ataupun pukulan. Ar-riqab, apa? Leher. Maka pukulan leher. Apa maksud pukulan leher? Maksudnya pukullah leher. Okey? Maknanya pancunglah mereka.
Sebab tu terjemahan dia, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi kalau terjemahannya, maka pancungan leher, salah lah. Al-mudhari' al-maqrun bi lamil amr. Kata kerja semasa, mudhari' ni ialah present tense yang didahului oleh huruf lam yang membawa maksud perintah. Contohnya, litu'minu billah. Kalau orang salah, dia boleh terjemah agar, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Supaya beriman. Supaya beriman, maknanya supaya, sebenarnya sini supaya membawa maksud perintah, supaya kamu beriman, bukannya supaya kamu macam mana sebut mafhum kat situ ialah perintah untuk kamu beriman. Ini semua adalah perintah untuk kamu beriman. Ini bukannya satu cerita nak ceritakan bahawa kamu telah beriman, tak, bukan itu. Kemudian dia sebutkan lagi bahawa perintah ini juga boleh difahami dengan berlafaz-lafaz yang lain, seperti sekiranya ada lafaz fardu, difardukan ke atas kamu, wajib, diwajibkan ke atas kamu, mandub, taat, pelakunya dipuji, peninggalnya dicela, perbuatan ini mendapat pahala, dan peninggalan perkara ini mendapat dosa. Semua itu membawa maksud perintah. Kemudian kita akan belajar lepas ni bentuk perintah pula, kan. Ini pada kelas yang akan datang lah. Cuba baca dulu kat rumah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita boleh ambil hari ini berkenaan dengan al-haqiqah wal majaz, kemudian al-amr. Ada soalan ke nak tanya? Ya. Ada banyak? Berapa banyak? Pengertian. Ada berapa banyak pengertian solat dalam Quran? Setakat yang saya tahu dua itulah. Satu maksud doa, yang kedua solat tu sendiri. Saya ada kawan anti hadis. Dia kata apa? Dia kata solat tu mendirikan kebaikan. Mendirikan kebaikan. Wa aqimis salah, gitu. Dan dirikanlah kebaikan. So enak dia orang tak solat. Itu masuk dalam bidang tafsir nantilah, ataupun memahami Al-Quran, kan. Kita ada etika untuk memahami Al-Quran. Kalau orang kata dia nak faham Al-Quran mengikut dia, kan, jadi situ satu masalah yang besar lah. Dan mereka juga sendiri, maknanya macam golongan anti hadis juga mengatakan tak ada dalam Quran pun nama Nabi Muhammad, tak ada pun. Sedangkan ada 2-3 rasanya, kan. Muhammadun Rasulullah, kan. Muhammad adalah Rasulullah. Bila kita bawa yang tu, dia akan eksploitasi dua benda. Satu ialah kelemahan kita dalam ilmu. Bila kita tak tahu, dia akan sebut. Yang kedua, bila kita boleh dapat patahkan hujah yang pertama, dia akan pergi kepada takwil ataupun mengubah maksud. Dia kata Muhammad ialah orang yang dipuji, bukan Nabi Muhammad. Sebenarnya dengan anti hadis ni ialah, di samping kita berhujah, kita juga kena banyak doakan untuk mereka. Dan kadang-kadang saya perhatikan doa tu dia punya kehebatan lebih banyak daripada debat. Debat huraya juga, kan. Tapi di samping kita doa. Pasal bila kita debat ataupun berbincang, kita menyampaikan ilmu. Ilmu tu kadang-kadang dia masuk, cuma dia nak masuk ke hati tak lagi. Kadang dia masuk, dia berlega-lega dalam Dropbox je lah. Dropbox kan maksudnya dia punya cloud ke apa kan. Dia masuk situ pusing-pusing, tapi dia tak masuk dalam hati. Sebab tu hidayat ada dua jenis. Hidayah yang berbentuk huraian, al-bayan, kan. Hidayat kedua taufiq, buka hati. Kita hanya boleh bagi hidayat huraian. Hadza bayanul linnas. Ini adalah huraian kepada orang ramai. Tapi kita tak boleh buka hati dia ni, buka dia terima. Yang ni sabar lah, kan. Pasal dia ni nakal sikit, biar dulu. Tak. Kita nak buka. Kalau kita nak buka, semua hati kita nak buka. Tapi Allah ada hikmat dia. Kenapa Allah bukakan hati orang ni, hati ni tak buka lagi? Ada hikmat dia. Macam Allah tak bukakan hati siapa?
pakcik Rasulullah, Abu Talib. Sedangkan dia memang menyokong Rasulullah. Okay, jadi mati dalam keadaan kufur, kan? Jadi itu semua macam saya sebutkan tadi lah, hurai kena hurai. Kadang-kadang dia memang dia tak tahu, dia orang ni biasanya bila selalu sebut satu benda kat dia saban hari, dia ingat itulah yang betul. Betul tak? Okay, ada tak benda yang masa kita kecil-kecil, kita orang nak sebut yang tu je, jadi kita pun percaya yang tu. Antaranya ialah hantu, kan? Sebut hantu, takut apa? Takut hantu. Jadi kita sampai ketua pun kita takut hantu. Sebenarnya hantu yang takut kita sebenarnya lah, kalau iman kita kuat. Tapi disebabkan iman kita tak kuat, memang hantu tak takut lah. Okay? Okay, jadi itu antara benda yang kadang-kadang maklumat yang diberikan kepada kita. Okay? Jadi kita kena ubah maklumat tu. Kemudian nak bagi orang tu terima, itu tugas Allah, bukan tugas kita. Kita hanya menjelaskan. Okay? Jadi kalau siapa-siapa yang ada kawan-kawan begitu, teruskan huraikan. Tapi bila balik tu, doa supaya dia dapat hidayat tersebut. Hidayat tu dapat masuk dan dia boleh blend, dia boleh orang kata meresapi hati dia. Okey. Jadi saya rasa itu sahajalah untuk hari ini. Letak muka surat berapa tu, jangan khilaf pula pada kelas yang akan datang ni. Kalau ada soalan mungkin kita boleh layan, tapi sesiapa yang nak balik tu kelas dah habis dah lah. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa nak balik boleh? Okey, nombor 3. Masdar naib. Nombor muka surat apa tadi? Dah tutup ni. Masdar naib an fi'lil amr. Okey. Masdar. Tengok muka surat 18. Darba, daraba yadribu darban, kan? Daraba dia telah pukul, yadribu dia sedang pukul, darban pemukulan ataupun pukulan. Betul tak? Okey. Jadi pukulan ini, okey, dia adalah isim masdar, kata nama terbitan, tapi membawa maksud dia, itu yang namanya naib. Maknanya membawa maksud, mewakili fi'il amar. Maksud dia ialah fi'il amar, maksudnya ialah pukullah. Boleh je, banyak kita boleh guna macam-macam. Dalam bahasa Arab pun macam-macam. Contohnya macam kita sebut mungkin rasanya agaknya hazari. Hazari ni apa dia? Dia banyak sangat, sebab dia tak keluar banyak sangat dia. Apa sebenarnya benda ni kita boleh guna lah, kita boleh guna dalam bahasa kita pun. Contohnya idza hadaratit ta'am fa aklan. Sekiranya datang makanan maka aklan. Itu isim lah. Dia isim lah, isim masdar tadi lah. Tapi membawa maksud, fi'il amr. Fakulu. Kenapa guna isim? Kenapa dia guna? Itu sudut bahasa Arab. Ini sudut bahasa Arab. Kadang-kadang dia macam kita dalam bahasa kita jugalah, kan. Mungkin kita nak sebut apa saya nak cuba bayangkan dalam bahasa kita ni, kita tak guna yang asal, kita guna yang lain. Dan penggunaan yang kedua tu dia membawa maksud yang lebih hebat lagi. Jadi kalau fadribur riqab macam biasa, fadarbar riqab maknanya yang di situ ditekankan, yang perlu bila berjumpa dengan orang kafir, yang perlu ditekankan ialah pukulan leher. Maknanya fokus pada yang itu, seolah-olah itulah yang paling asasi sekali. Faham tak? Okey, so itu antara maksud dia. So, antara maksud digunakan isim kat sini untuk memberi penekanan. Penekanan antaranya. Itu antaranya. Okey. Macam ka mithlihi. Dia sebut mithlihi pun cukup lah, tapi kenapa letak ka lagi? Laisa ka mithlihi. So itu semua adalah antara bentuk penekanan. Okey, dan benda tu dia satu penekanan, yang kedua dia ada apa? Feeling dia. Feeling. Kita dalam bahasa kita, kalau lirik tu cantik, lirik lagu, kan, kita dengar pun kita terasa, kan. Tapi kalau lirik tu, kan, dia tak ada, orang tu masih amatur lagi, letak lirik yang lebih kurang, kita dengar lirik pun kata, ni apa lirik macam ni? Macam puisi lah, betul tak? Sajak. Macam sajak.
puisi, sajak dan sebagainya. Kalau orang yang hebat dia letak, kita memang kita pun dah belajar juga, kita akan rasa. Tapi kalau dah lah kita pun tak berapa nak belajar, dia pula lagilah orang kata dipanggil apa, ahli puisi yang masih lagi belajar, amatur. Banyak benda yang kita rasa tak sedap dia sebut. Itulah dia. Sebab tu bila orang Arab dia dengar yang Al-Quran, dia nampak penggunaan yang begitu hebat, begitu indah. Kita yang tak belajar, kita sama lah. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, ataupun fa idza laqitumul ladzina kafaru fadribur riqab. Sama je. Memang sama, pasal kita tak boleh bezakan, tak memahami apa yudribu dengan darban lain. Struktur bahasa Arab. Macam sekarang ni orang makan, bila orang dah habis makan, kita kata apa? Kan, hani'an mari'ah. Hani'an mari'ah ni pun benda pula. Kan? Hani'an makanlah, hani'an mari'ah, makanlah dengan ketenangan, makanlah dengan kepuasan. Tadi bila orang Arab sebut yang tu, orang Arab sendiri rasa lain. Tapi kita ni mungkin kita tak rasa. Macam ahlan wa sahlan. Kan? Sepatutnya selamat datang. Selamat datang. Terjemahan dia wusul amin, contohlah kan, ataupun wusul kedatangan yang itu. Tak, tapi sebut ahlan wa sahlan, lebih daripada tu. Maknanya ahlan itu apa dia? Keluarga. Kamu datang kat sini bukan selamat datang, kamu datang di tempat keluarga kamu. Lain. Wa sahlan, tempat ini terbuka untuk kamu. Lain. Faham tak? Dia marhaban. Marhaban ni tempat yang terbuka luas. Sahlan tempat yang lapang. Ahlan keluarga. Okay? Nampak tak? Macam bahasa kita, buatlah macam rumah sendiri. Sama tak dengan selamat datang? Tak sama kan? Begitu, lebih kurang begitulah. Okay? Dia nak meyakinkan sesuatu tu, dia selalu cakap kafir kan. Bila dia bercakap sesuatu untuk meyakinkan orang dia, kalau tak betul saya kafir, macam tu. Nasihatkan dia jangan guna perkataan tu. Itu bukan cara untuk kita nak menguatkan sesuatu kenyataan. Kalau nak kuatkan sesuatu kenyataan, guna perkataan demi Allah. Wallah, billah, tallah kan. Kalau nak ubah sikit, demi Ar-Rahman. Ubah nama-nama Allah kan banyak kan. Dia kafir ai buat benda. Itu satu penggunaan yang salah. Nasihatkan dia guna. Orang Arab kadang-kadang kalau kita jumpa, dia tak sebut insya-Allah, biiznillah. Dia sebut biiznil Maula. Kan? Biiznil Malikil Qahar. Kita pun dengar tu macam teringat nama-nama Allah yang lain. Ni kalau asyik-asyik insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Kan? Jadi kita pun rasa macam dah mangli dah benda tu, dah macam dah tak boleh terima dah kan. So kita ubah sikit. Dia kadang-kadang penggunaan bahasa Arab dia kena pelbagaikan. Contohnya dalam ilmu nahwu ada kana. Kan, kana yakunu, kan, kana dengan asbaha. Kan? Macam tadi lah, kana yakulani ta'am, mereka berdua dahulu makan makanan. So kadang-kadang kita sebenarnya kana punya kumpulan banyak. Kana, adha, asbaha, kemudian banyak lagi lah kan. Kadang-kadang kita ubahkan benda tu. Okay? Bila kita ubah tu dia jadi lain sikit, baru kita dapat cuba merasai lah. Macam dalam bahasa kita lah, duduk bersila, duduk simpuh, duduk cangkung apa semua kan. Jadi kalau asyik guna duduk je, duduk tak kena lah. Kita kadang-kadang ubah sikit. Okay? Begitulah lebih kurang. Memang ada dalam itu istilah mahram sementara. Ada. Mahram sementara. Mahram sementara. Ini istilah haji biasa ini. Kan? Yang salah lah. Memang tak ada pun. Dia ada mahram betul dengan mahram palsu, dua tu je. Tapi ada yang dinamakan sebagai muharram sementara. Muharramat. Kan, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudari-saudari
adik-beradik perempuan kamu, kan, isteri kepada anak kamu, kan, itu adalah diharamkan, bukan mahram. So kena bezakan. Kalau mahram ni ialah orang yang boleh bermusafir dengan seorang perempuan, namanya mahram. Okey. Mahram ni ada dua jenis. Satu ialah dia jadi mahram kerana kahwin. Okey. Bukan, antaranya ialah suami. Suami menjadi mahram kepada isteri. Okey, siapa lagi jadi mahram kepada isteri ini, kepada wanita ini selepas dia berkahwin dengan lelaki ini? Antaranya ialah bapa mertua dia. Bapa mertua dia, okey, adalah mahram kepada dia. Tengok beza sekarang ni antara bapa mertua dengan suami, siapa yang haram, siapa yang halal. Bapa mertua tu haram, tak boleh kahwin. Suami tu memang halal lah, pasal dah kahwin. Nampak tak? Tapi dua-duanya adalah mahram. Jadi kena bezakan antara mahram dengan muharram. Yang diharamkan, iaitu berkahwin, dengan yang mahram. Ada yang tak cakap macam kita ada ipar lelaki dan tadi ada perempuan, iaitu suami adik saya tu dipanggil mahram sementara. Ada. Itu muharram sementara. Bukan mahram sementara. Muharram. Dia bukan mahram. Ipar kita bukan mahram kita. Kita tak boleh musafir dengan dia. Ipar kita tu, dia masih dari suami adik kita. yes, dia adalah haram ke atas kita untuk kahwin. Tapi adik kita mati, dia boleh kahwin kita tak? Boleh. Dia tak panggil mahram sementara, dia panggil muharram. Muharram. Ataupun kataan senang, haram lah. Haram kahwin. Haram kahwin sementara. Sementara apa? Sementara dia adalah suami kepada adik kita yang perempuan tu, maka dia tak boleh kahwin dengan kita. Tapi bila bercerai, boleh tak dikahwin dengan kita? Boleh je. Tapi macam kalau orang tak pergi haji, dia ikut adik dia dengan suami dia, boleh lah, boleh. Ini perbincangan lain. Okey, ini perbincangan mahram, bukan perbincangan haram kahwin. Okey. Mahram yang ni ada dua pandangan ulama lah. Yang paling kuat ialah mesti ada mahram. Okey. Kalau dia bukan mahram, tak boleh. Maknanya sekarang ni kalau seorang tu dia pergi dengan adik dia, dengan suami adik dia, itu adalah haram kahwin sementara, bukan mahram. Jadi tak cukup syarat, mengikut satu pandangan lah. Okay, pandangan yang kedua mengatakan kalau ada satu kumpulan yang boleh dipercayai, maka dibenarkan. Dia tak ada mahram. Faham tak? Dia tak ada mahram, maknanya dia tak ada orang yang menjadi mahram dia. Bukannya tak boleh kahwin sementara tu, kan? Jadi mahram suami dia ke pak mertua dia, okey, abang dia, pak cik dia dan sebagainya, itu tak ada. Jadi dia mungkin boleh apa? Mengikut satu pandangan tu, dia boleh pergi haji dengan satu kumpulan yang boleh dipercayai, boleh membantunya sekiranya ada ke masalah. Okey. Tapi pada saya, yang pandangan yang lebih kuat ialah pandangan yang pertama lah. Walaupun ada pandangan yang mengatakan yang boleh ambil pandangan kedua. Arab Saudi dia strict bahagian ni. Dia kata mesti ada mahram, bukannya kumpulan yang boleh tu. Tapi dia tak strict bahagian nak check. Dia tak strict. Kalau kita kata ini mahram saya, mahram kau lah, tak apa. Dia tak pergi tanya mana apa, dia panggil apa, salasilah, kan? Salasilah keturunan kau mana nak check. Dia tak buat yang itulah. Dia tanya mana mahram kau? Ni mahram saya. Kira kita lah yang menipunya, kan? Hukum tak boleh kan? Dari segi hukum yang mengaku tu tak boleh. Tapi haji sah. Bezakan dengan antara dua tu. Haji sah. Kalau seorang tu pergi, dia tak ada mahram, pergi tu perjalanan dia tu ada masalah lah, mungkin berdosa kat situ lah. Tapi buat haji tu sah. Kalau kita jika meninggal, Buat haji sah. Pasal nak buat haji, mahram itu adalah syarat untuk musafir, bukan syarat untuk haji. Faham tak? Maknanya sekarang ni kita nak, saya nak macam kita lah kan, kita nak pergi ke Arab Saudi. Perjalanan ni namanya musafir. Kita adalah musafir. Tapi katakanlah contoh okay, kita pergi sana dengan suami kita, seorang isteri pergi dengan suami dia, pergi ke Mekah. Dia memang duduk kerja kat Mekah. Okey, baik. Suami dia hari Arafah ada kerja, dia kena jaga Masjid Haram. Isteri dia nak pergi dengan
isteri ni nak pergi dengan kawan, ada 5 orang perempuan, nak pergi ke mana? Pergi buat Arafah. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Dia bukan musafir. Itu tempat dia. Dia dah duduk situ setahun dah contohnya. Dia dah mukim kat situ. Dia tak berdosa, pasal dia bukan musafir. Tapi kalau 5 orang dari Malaysia nak pergi satu grup pergi sana, perjalanan dia tu bermasalah. Maksudnya mengikut satu pandangan berdosa lah. Tapi bila sampai ke sana nak buat, tak ada masalah. Buat tu dah sampai lah, haji dah sah. Ni kita bezakan dua tu. Maknanya kalau kita ada meninggal, mesti lelaki yang dulu. Tak, musafir ni lelaki boleh musafir, mahram. Mahram itu yang saya sebutkan tadi tu. Dua pandangan ulama kan. Pandangan pertama mengatakan mesti lelaki yang mahram. Perempuan dia tak jadi mahram. Okey. maknanya bila bermusafir tu dalam perjalanan tu meninggal, dosa lah. Tak, yang meninggal tu cerita lain. Kan, contohnya sekarang ni dia macam mana kita nak sebut macam kita dah usaha, tengah jalan berlaku, itu cerita lain. Tapi kalau daripada awal memang tak ada mahram, kita pergi, itu masalah lah. Okey. Tapi kalau katakan dia pergi dengan suami, mahram kita, perempuan tu saudara kita, isteri dia saudara kita, yang lelaki tu suami dia. Tapi pasal dah tak ada choice, kita pergi. Yes, tak ada choice ni yang menyebabkan haji tak jadi wajib pada kita. Tak wajib. Tapi bila nak pergi sama macam tu, Tak wajib. Tak wajib. Tak. So kita dia yang ni pula soalan ni adalah soalan dia panggil apa? Perasaan dengan hukum. Lain. Okay, maknanya sekarang ni, ustaz saya ada duit banyak ni, tapi saya tak ada mahram. Duit banyak tak ada mahram. Bahagian duit tu dah ada dah, syarat tu dah ada, tapi nak pergi tu tak ada, syarat tak cukup. Saya huraikan sekali lagi mengikut pandangan pertama. Pandangan kedua kata kumpulan. Maknanya kata pandangan kedua ni maksudnya dia tak ada kaitan pun tak apa. Tak ada, bukan ada di IPA, bukan abang IPA, kumpulan. Maknanya kawan kita yang dekat Taman Tun ni ada berapa orang? 40 orang nak pergi. Sama ada semua perempuan ataupun ada perempuan dengan lelaki, kita masuk. Kan? Pandangan kedua mengatakan boleh. Tapi pandangan pertama, dia berdasarkan hadis dia tak boleh musafir seorang perempuan kecuali dengan zi mahram, dengan mahramnya. Jadi kalau ikut pandangan pertama ni, dia ada masalah lah. Tapi saya ingat lagi Ustaz, dulu saya pernah baca dekat internet, Kerajaan Arab Saudi tolak satu flight daripada Nigeria sebab yang travel semuanya perempuan, tak ada bawa mahram. Memang So dia tolak. Memang, sebab tu saya kata kalau semua perempuan memang dia tolak. Tapi katakanlah yang pergi tu adalah semua perempuan kecuali satu lelaki, semua tu kata ini mahram kami, dia akan lepaskan. Dia tak tanya mana, where is your, apa dia panggil ni, salah silah nasab, dia ni pakcik engkau ke, ayah engkau ke apa, tak, dia tak tanya itu. Ini mahram saya, selesai. Jadi dia strict dari sudut itu. Tapi dari sudut pelaksanaan tu dia agak lenient sikit lah. Pasal nak tanya seorang-seorang, bakat duduk berapa jam dekat hotel, dekat airport tu. Ni tak tanya pun dah berapa jam dekat airport. Kalau tanya lagi lah kan. Okay. So itulah maknanya sekarang ni bezakan antara hukum dengan perasaan. Perasaan kita memang nak pergi haji, tapi dari sudut hukum tak wajib. Nampak tak? Sehingga dapat. Dan kita doa lah kat situ. Dia ada ketika macam ada seorang tu memang dia nak sangat pergi haji, tapi dia tak ada mahram. Sampai satu ketika alhamdulillah akhirnya ada mahram. Mana kahwin lah. So dia boleh pergi. Tapi kalau tak kahwin, maka mengikut pandangan pertama tadi, dia tak payah pergi lah, tak wajib pergi. Okey. Saya mahram. Anak saya kahwin dengan dia lah, dah ada anak. So anak dia tu dengan kami tu lah. Okey, tak. Anak siapa? Anak janda tadi. Anak janda tu dengan anak menantu tu. Berlaku. Anak saya kahwin dengan orang janda dan anak. Yang anak ni maknanya cucu tu lelaki perempuan? Lelaki. Lelaki. Dengan apalah nak ayah esok okey dah kata dah.
Sekejap, nak fikir dulu. Okay. Dia tak okey. Dia bukan mahram. Dia bukan mahram. Because apa? Nak tanya soalan. Okey, kalau kenapa? Kerana dia bukan anak dia bukannya anak kepada anak. Faham tak? Dia bukan cucu dari sudut nasab. Dia adalah cucu tiri. Maksudnya dari sudut hukum ya, saya tak kata dari sudut apa yang berlaku. Dari sudut hukum, cucu ni kalau katalah dia nak kahwin dengan dia nak kahwin dengan anak tu sendiri, tak boleh lah, pasal anak tu adalah dah kahwin dengan mak dia. Dia lelaki, sorry. Kita tak boleh lah. Maknanya katakanlah kalau dia nak kahwin dengan makcik kepada anak perempuan. Bukan, makcik kepada bapa tiri dia, iaitu anak. Boleh tak? Boleh. Sebab dia maternal kan. Tapi kalau Dia tak ada kaitan. kalau macam Tengok sini ya. Okey. A, B. Okey, anaknya adalah C. C ni dia kahwin dengan seorang yang K. K ni ada anak M. Okey, tapi anak ni adalah daripada L. Sama tak? Ini dua dapat yang ni. Ni tak ada kaitan dengan orang ni. Dari sudut nasab, mahram tak ada kaitan. Dan haram kahwin pun tak ada kaitan. Maknanya sekarang ni, contoh lagi. Okey, kalau C ni okey, B ni adalah perempuan kan? Okey, perempuan. Letak lagi apa huruf lagi? D. D adalah perempuan juga, adik kepada ni. Maknanya dia adalah makcik kepada C. C nak kahwin dia boleh tak? Tak boleh. Tapi M nak kahwin yang ni, tak ada masalah. Artinya, katalah kalau ni meninggal pun, M nak kahwin yang ni, boleh. Kalau C ada adik-beradik, kalau wuduk apa-apa tak boleh lah Ustaz? Tak boleh. Okey, maknanya dia keluarga lain. Dia dalam keluarga lah. Tapi dalam keluarga kalau dari sudut hukum dia cerita lain. Faham macam mana C tadi? C ada adik-beradik. C ada, okey, katalah ada G. Adik perempuan. Adik ni perempuan. Okey. Dia berkahwin. Dia ni nak kahwin dengan yang ni, tak ada masalah. Dia lelaki kan, nak kahwin yang ni. Dia tak apa yang melarang dia? Tak ada masalah. Kalau seorang lelaki dia bawa anak, perempuan ni pun bawa anak, lepas tu yang lelaki dengan ni kahwin, Anak dia pun kahwin, tak ada masalah. anak Okey, contohlah contoh. boleh macam tu. Macam ni, C kahwin dengan K. Okey, K asalnya, okey, katalah dia meninggal. Ni anak ni adalah lelaki, okey? Lelaki, okey. C ni dulu dia kahwin dengan P dululah. Ni pun meninggal juga. Yang ni ada anak Z. Anak ni adalah perempuan. Dia jumpa yang ni, dia kahwin. Ini tengok, dia pun boleh tahan juga, kahwin juga. Tak ada hal. Kenapa tak boleh tak? Bapa kahwin dengan mak, anak kahwin dengan anak, tak ada masalah. Tapi anak siapa? Dia bukan, M ni bukan anak dia. Z ni bukan anak dia ni. Dia adalah anak yang ni. Contoh-contoh ya. Sekarang ni kalau katalah C tak kahwin dengan K, C tak kahwin K pun, Z yang kahwin dengan M. Tapi ni adalah duda, ni adalah janda. Tengok boleh tahan juga mak dia ni. Kan? Kahwin dua-dua. Sama, tak ada masalah. Sebab tu saya sebutkan tadi, bezakan perasaan dengan hukum. Contoh lain saya bagi zaman Nabi kan. Okey. Rasulullah dengan Zaid. Zaid kan, Zaid adalah anak angkat dia. Dari sudut perasaan apa? Anak. Zaid dia kahwin dengan Zainab. Dari sudut perasaan, anak angkat, menantu. Perasaan, dari sudut perasaan ini adalah anak. Tapi dari sudut hukum, anak angkat lain. Tak ada kaitan. Jadi bila anak angkat kahwin dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tu diceraikan, boleh tak dia ni kahwin dengan ni? Boleh. Dari sudut perasaan mungkin tak berapa nak sangat, pasal dah macam kahwin dengan anak, macam menantu. Tapi dari sudut hukum boleh. Sebab tu Allah buatkan benda tu, zawajnakaha, kami kahwinkan engkau dengan dia, supaya tak ada
ya alla yakuna alal mu'minina harajun, ya, supaya orang Islam tak rasa kekok untuk nak kahwin dengan menantu angkat. Sekiranya dah tak ada hubungan lagi dah dengan anak angkat tu. Beza tak hukum dengan perasaan lain. Okey. Itulah lebih kurang ceritanya.